yang dia sudah jadi kuat. Tujuan kedua, manusia ni penting, dia kena melahirkan zuriat. So, kalau mati pucuk maksudnya dia sudah tak ada upaya untuk melahirkan zuriat. So, tugas dia di dunia ni sudah hampir habislah. Game over hampir. So, mati awal lah. Betul tak? So, maksudnya kalau mereka yang nak panjang umur, lelaki ya, nak sihat, nak panjang umur, dia kena jaga dia punya sistem pembiakan juga. Itu satu tanda keupayaan dia punya tu kehidupan. Daya kehidupan. Daya hidup. Okay? Dan kenapa selalunya mereka ada tanda ini? Walaupun ada yang muda juga tau, ada yang lebih kurang 25 tahun pun hilang upaya ini, yang hampir 30 tahun pun ada simptom mati pucuk. Kenapa? Sebab sistem peredaran darah dia ada problem. Okay? Dulu kan kalau mati pucuk, ramai lelaki dia pergi cari ubat apa? Viagra kan? Kenapa Viagra ni dia membantu? Kerana Viagra ni dia akan membantu salur darah mengeluarkan nitrate oxide, NO. Nitrate oxide ini jenis gas yang dihasilkan oleh salur darah. So dia akan melenturkan kita punya salur darah dan akan memperbaiki peredaran darah. Peredaran darah lah cepat. Kalau beredaran cepat, darah tu jalan. So masalah kita untuk apa? Macam-macam lah lelaki perempuan yang sistem pembiakan dia akan kurang. Okey? Lelaki terutamanya. So nanti saya akan terangkan ya apa yang membantu kita untuk membantu kita melancarkan peredaran darah. Beberapa herba ataupun makanan. Okey? So ini take note ya. Ini ada faktornya. Ya, faktor yang utama mereka yang selalunya ada masalah ini, lelaki kalau you bincang dengan kawan lah, ada faktor. Nutritionist cakap sebab peredaran darah anda tak jalan, tak sempurna. Okey, kalau berlanjutan mungkin cepat mati. Okey. Okey. Dan yang kelima, masalah kesihatan lelaki. Selalunya ada gout ataupun patu karang. Selalunya patu karang tu lelaki tau. Perempuan jarang kena. Kenapa? Cuba teka kenapa. Cuba list down untuk Jenny ya. Yang pertama, kurang minum air. Lelaki tak suka minum air macam perempuan kan. Ada juga lelaki yang suka minum air, tapi mereka selalu lupa minum air. Mereka suka minum kopi aja kan. Itu sebabnya mereka suka pergi kafe gitu kan. Tapi pun kita kena ganti balik dengan air. Kalau tak cukup air, gout, darah kita pekat. Dan selepas melalui ginjal, dia menjadi mineral dalam darah itu tinggi ya. So dia akan menjadi batu. Batu yang macam-macam lah, kristal ya. So tambahan lagi lelaki ni suka makan daging. Nampak tak atas tu? High diet of animal protein. Daging ni dia acidic. Dia akan menghasilkan urin ya, urea kan. So dia acidic. So kalau you makan daging aja, tak cukup makan sayur, tambahan lagi yang suka goreng ya. Kalau kita suka makanan yang goreng lelaki ya, kita punya membran di puah pinggang di sana sudah sumbat ya, lapisan dia sudah sumbat dengan minyak ya, kolesterol tinggi. So mineral tak boleh lalu, dia akan membentuk batu karang dan gout. So baru-baru ni ramai yang feedback ya, selepas minum vitamin susu high calcium kita ya. So susu New Zealand kita yang ada halia hitam. So dia baik membantu mengeluarkan batu karang. Ya. So sarannya untuk vitamin minum 3 kali sehari. Pagi 2 sachet, petang 2 sachet, malam 2 sachet. 1 minggu dia clearkan semua batu karang ya. So itu membantu sebab dalam vitamin pun ada batu sauda. Ya, itu akan membantu kita menetralkan bahan-bahan yang acidic dalam tubuh. Okey. So ini 5 penyakit yang selalunya berkaitan dengan lelaki. Tetapi bagaimana kita mau membantu kalau teman kita, kawan kita lelaki ada problem seperti ni ataupun yang belum kena lagi, dia nak mengurangkan risiko. Okey. So hari ni tips untuk makanan yang baik untuk lelaki ya. Yang pertama, oyster. Pernah tak dengar?
Kalau lelaki makan oyster, dia kuat. Kenapa? Sebab dalam oyster ni dia ada banyak mineral. Salah satu mineral adalah zinc. Sebab zinc ni akan mengaktifkan sel, terutamanya mengaktifkan sperma lelaki. So bagi mereka yang nak lahirkan anak ataupun nak kuatkan tubuh lelaki makan oyster. Tapi oyster ni mahal. Tambah lagi cara kita makan oyster di Malaysia salah. Kita selalu goreng dengan telur. Telur yang digoreng tu tidak sihat. Kalau nak makan oyster selalunya makan dengan lemon kan, yang mentah, sashimi macam kan. So kita tak makan macam tu. Salah. Okay. So yang kedua, fatty fish. Maksudnya omega 3 tak 6. Okay. Kenapa salmon, tuna ada omega 3? Kerana sebenarnya ikan yang ada omega 3 adalah ikan yang makan algae. Seaweed seaweed dalam laut. Lepas tu seaweed ada omega 3, dia simpan dalam daging ataupun di tubuh ikan, baru dia ada omega 3. So kalau kita tak dapat makan ikan ini yang ada omega 3, so kapsul omega 3 pun banyak yang palsu, ada yang ada heavy metal kan, logam berat. So kita boleh pilih makan seaweed, alga merah, alga hijau, alga biru. Yes. Kita lagi ada apa? Alga perang. Maksudnya seaweed lah, seaweed yang selalu kita cari snack food itu, yang kita buat sushi itu. Itu bagus. Okay? Lelaki pun boleh makan. Dan brokoli, kalau lelaki tak suka makan sayur, sawi, makan brokoli bagus. Ya. Banana, kenapa? Kerana ada kalsium dan juga magnesium. Itu dua-dua bagus untuk dia punya hormon. Hormon. Dan bagi lelaki yang selalu dia suka makan snack, so dia boleh pilih kacang. Contohnya kacang, bukan kacang tanah tau. Kacang yang macam-macam lah. Macam pine seed, tahu tak? Pine seed. Okay. Berbagai kacang lah yang you boleh pilih. Almond pun bagus. Ya. Dan kalau mereka yang ada masalah prostat, saya sarankan satu berry, iaitu cranberry. Catakannya cranberry. Jus cranberry. Tapi jus cranberry yang selalu kita dapat tu manis sangat. Tak bagus. So ataupun kita boleh pilih makanan yang ada lutein. Lutein. Contohnya ada kan baru-baru kita ada BR5 liquid kan. Itu pun bagus ya. Ataupun kalau protein kita boleh, bagi mereka ada gout boleh makan tofu. Tofu boleh ganti dia punya daging ya. Tapi mereka ada gout jangan makan cendawan ya. Cendawan dia akan menyebabkan gout. Kalau dia kena lah ya. So temporary kena stop. Ini maklumat tambahan lah. Selalunya ramai yang tanya kenapa selepas makan produk ada side apa kita panggil healing crisis macam-macam. So kerana dia tak tune dia punya makanan. So kalau you tahu sedikit tentang keseimbangan makanan, you akan lebih profesional lagi sebagai seorang agent yang menyebarkan kesihatan. Okay, so di sini kita nak fokus lagi satu herba yang sangat-sangat baik dan senang untuk menyelesaikan semua masalah lelaki itu. Iaitu halia hitam kan. Halia hitam digelar sebagai apa? Thai ginseng. Kenapa digelar sebagai Thai ginseng? Dia sama efek dengan tongkat ali di Malaysia. Kalau orang Thailand, you tanya lelaki, yang memberi mereka lelaki power, lelaki tenaga itu apa? Inilah halia hitam. Nak cari apa lagi kan? So tak terbukti 1000 tahun dia jadikan sebagai energy food, energy punya herba halia hitam untuk lelaki dan juga mengatasi sebarang kesan simptom-simptom kesihatan dan dipilih sebagai ramuan herba terbaik yang top 5 di Thailand dan di dunia sekarang pun ramai yang mengkaji tentang halia hitam. Kenapa? Kerana mengikut kajian sains yang kita kumpulkan semua jurnal-jurnal seluruh dunia, bahan aktif halia hitam ini salah satu methoxyflavone dan ada bahan lain yang kita panggil bioflavonoid. Yang pertama
halih hitam ini yang ditumpukan perhatian oleh saintis ialah lipido, keupayaan lipido. Okay? Yang kedua, banyak yang mengkaji tentang melawan kanser. Tadi kan kita sebut tentang kanser paru-paru, rokok, kanser paru-paru, kanser lagi apa, yang tentang imun lah, ya. So, ni halih hitam sangat-sangat terkenal, ya, dan diakui oleh doktor, ya. Banyak saintis punya tu jurnal yang taraf medical, ya. So dia banyak mengkaji tentang kanser, tentang ni methoxyflavone. Tambahan lagi, halih hitam ini sangat bagus untuk menstabilkan tekanan darah. Tekanan darah berkaitan dengan jantung lah, okey. Dan juga menguatkan kita punya tulang, ya, dan juga otot, hormon, dan mengawal atur gula darah. Ini memang sudah terbukti lah, kita pun pernah sebut kan. Dan baru-baru ni kami telah berjaya, ya, berkolaborasi dengan doktor, ya, di Hospital Kuala Lumpur, Dr. Sabri, yang kita telah berjaya kita panggil apa, kita post kita punya journal tu, ya. Kita postkan kajian kita dalam journal bukan sains saja, journal medical yang doktor punya reference tau, tentang kebaikan VR4 kapsul untuk mengawal atur gula darah. Okay, so lain kali bulan depan kita akan buat satu pengumuman lah. Stay tune nanti, ya. Okay, so di sini saya nak sarankan 3 produk yang boleh membantu lelaki untuk mengawal atur tahap kesihatan mereka. Okay, dan juga boleh mencegah dan mengurangkan risiko penyakit lelaki. Untuk hari inilah, untuk topik hari ini. So cuba teka antara 7 produk B series, produk mana yang boleh kita sarankan kepada lelaki selalunya. Kalau anda berdepan dengan seorang kawan lelaki yang baru, ya, yang mengenali tentang halih hitam, produk mana yang anda akan sarankan kepada lelaki? Cuba teka. VR4 kapsul kan tadi kan, halih hitam dia membantu lipido, dia membantu semua kan. VR4 kapsul itu mesti, ya. Jangan tanya lagi lelaki ada prostat nak makan apa. Semua keadaan pun kena start dengan VR4 kapsul. Okey. Yang kedua, vitamin. Tadi yang membantu tentang gout dan juga batu karang. Dan lagi satu V Cafe. Okay, so itu yang termasuk dalam kita punya combo M lah, combo macho kan, combo M kan, men. Okay, kenapa saya nak terangkan di sini, ya. Tadi kita sebut halih hitam yang membantu lipido, yang membantu anti kanser, yang membantu peredaran darah, ya. Ia memang ada sejenis bahan dalam halih hitam ini yang menyebabkan membantu kita melenturkan salur darah. Dia ada efek sama dengan Viagra. Tapi Viagra ada ubat, ya, itu sudah patent. Patent maksudnya dia campur lagi bahan lain jadikan dia special. Tapi ini semua herbal semula jadi yang tak ada tambahan bahan-bahan chemical lain-lain. Ini semula jadi. Okay? Dan halih hitam ini, ya, tambah lagi kita adalah ekstrak halih hitam dalam nisbah 10:1. Maksudnya kepekatannya adalah 10 kali ganda kalau ikut yang natural punya halih hitam quantity. Dan kita punya bahan aktif 5-7 time methoxyflavone adalah 2 kali ganda lebih banyak daripada ekstrak yang lain. Okay? Dan ikut kajian, salah satu halih hitam ini dia akan membantu salur darah kita mengeluarkan nitrate oxide yang melenturkan salur darah, sama efek dengan ubat Viagra. Tapi ini dia lebih semula jadi, lebih selamat untuk dikonsumsi. Tambah lagi kita ada ujian makma racun Pusat Racun Negara, semua tak ada ubat, tak ada kandungan logam berat, selamat, dan juga ada sijil halal lagi. Okay, so tapi bagaimana untuk ambil? Senang saja. Kalau ikut berat lelaki tu biasanya 70 kilo lah kan. Kalau lelaki biasanya kita sarankan sekurang-kurangnya 6 kapsul hingga 8 kapsul lah setiap hari, ya. 4 atau 3 pagi 3 malam, ya. 3 pagi 3 malam. Macam tu lah, senang.
Kalau kecuali mereka ada masalah prostat, ada bahagian masalah jantung, ya, salur darah sumbat. So itu kita kena taburkan dia punya tu pengambilan, baru akan membantu dia mengaktifkan sel. Tahu tak tu fungsi hali hitam methoxyflavone ni apa? Yang utamanya adalah mengaktifkan sel untuk mengeluarkan tenaga, membakar gula dan membakar lemak. Okey? So kalau sel tu aktif, dia boleh memperbarui sel yang baru. Okey? So salur darah akan dapat kita renew. Salur darah sebenarnya selepas sumbat dia boleh renew semula dah. Itu sebabnya kenapa selepas operasi dia boleh, selepas operation ya, kenapa salur darah boleh sambung balik? Dia boleh renew. Tapi dia kena ada sel yang aktif. Kalau kita nak sel itu aktif, dia kena ada bahan yang merangsang dia untuk jadi aktif. Okey? So itu salah satu fungsi halia hitam yang menjelaskan semua kebaikan. Dia mengaktifkan sel. Okey? Yang kedua adalah V Cafe. V Cafe ni sebab dia ada premium Arabica coffee daripada Brazil. Okay? So dia adalah sejenis bahan antioksidan yang baik untuk terutama lelaki. Dia akan merangsang hormon dalam dia punya tu apa, kortisol di bahagian buah pinggang. Di atas tu ada satu kelenjar, ya. So lelaki ni dia berbeza dengan wanita kerana lelaki dia lebih bersifat agresif sikit lah. Sebab dulu siapa yang pergi memburu kan, pergi kerja, lalunya lebih kuat. Dan sebab lelaki ni dia ada hormon lelaki, kita panggil testosteron. So dia selalunya perlu di aktifkan dengan dia punya buah pinggang di sana. Kalau lelaki selalu minum minuman yang sejuk, ais, buah pinggang dia peredaran darah tak jalan, selalu sakit pinggang, sakit kaki juga. So itu kena kurangkan. Teh ais lah, ataupun teh ais limau lah, semua ais-ais tu kena kurangkan. Mereka lelaki yang ada masalah sinus restung pun sama, kena stop minum ais. Kalau selalu minum ais, dia akan kena restung banyak kali. Okay? Ulang-ulang tak boleh hilang. So untuk kopi ni, yang pertama dia mengaktifkan kelenjar kita panggil adrenalin dan juga kortisol, aktif. Dia menjadi aktif lelaki tu, ya. So lepas badan dia aktif, dia kan tak mengantuk. Tadi kan accident kerana lelaki ni dia tak cukup tenaga. Okay? Kalau kita bagi dia minum kopi, terutama bagi driver, you boleh kenakan lah ni V Cafe ni semasa kita nak driving tu, panjang hari dia alert, dia punya minda tu lebih waras, boleh tumpukan perhatian. Ni V Cafe ni membantu, ya, minda, ya. Dan juga sebab kopi kita ni adalah tak roaster coffee, kadang-kadang ada orang tanya kenapa ada bau sikit macam hangus sikit tepat. Dia memang macam tu sebab dia akan mengurangkan dia punya kafein, kandungan kafein, tapi dia meningkatkan dia punya tu rarutan bahan antioksidan dalam coffee bean, ya. Dan dia memberi lebih banyak manfaat kesihatan lagi. Okay? So dan juga kafein ini ada sedikit dia membantu kita mengeluarkan air kencing, ya. Terutamanya bagi mereka ada gout kan, juga ada masalah buah pinggang, orang yang kencing manis, dia susah nak buang kencing, dia boleh melawaskan pembuangan air kencing. Tambahan lagi, ramai yang tak tahu, ni kopi dia akan membantu kita membuang air besar, membuang sisa-sisa dalam usus, ya. Dan dia membantu kita mengurangkan kanser kolon juga, ya. Kopi ni memang bagus. Dan satu keunikannya untuk V Cafe kita adalah kita tidak menggunakan sebarang gula, tak ada gula. Kita menggunakan nano sweetener yang lebih sihat, mengganti gula, ya. So itu yang membezakan kopi di dalam pasaran. Dan kita punya kopi ini dia ada lagi halia hitam yang membantu kita mengurangkan gula darah, mengurangkan risiko diabetik. So, banyak kebaikan. Tapi
kandungan halia hitam dalam mi cafe ni tidak begitu banyak lah. Dia sedikit aja. So, itu sebabnya masa kita minum mi cafe boleh tambah lagi 3 kapsul VR4, 3 ataupun 4 pun boleh. So boleh minum sekali dengan VR4 kapsul, itu ekstrak halia hitam. Itu menambahkan lagi dia punya nilai untuk kesihatan. Dan bagi mereka yang tak suka minum air, jangan asyik minum kopi kita aja. Maksimum 4 sachet aja. Tapi selepas kita minum kopi di kafe, kena minum air untuk mengurangkan risiko gout. Kalau tidak, kenapa mereka tanya, kenapa saya makan produk gluten masih ada lagi gout? Kerana anda lupa minum air. Ini nutritionist, pakar nutrisi sudah bagi saranan. Jangan nak tanya lagi kan. Okay, so satu lagi adalah vitamin. Sebenarnya lelaki ni dia baik otot kan. Sebab lelaki dia punya struktur tubuh ni lebih kuat. Dan dia lebih banyak otot, maksudnya dia perlukan lebih banyak kandungan protein. So dalam susu vitamin ini adalah produk kita yang lebih banyak protein lah. Yang lain tu kita pakai creamer. So bagi mereka yang tak faham tentang creamer, sebenarnya creamer adalah sejenis palm oil. Tapi sekarang kita tak pakai cara yang hydrogenated. Maksudnya creamer pun ada creamer yang sihat, yang berkualiti tinggi. Kita memilih creamer yang lebih sihat. Itu sebabnya boleh diterima oleh Kementerian Kesihatan. Takkan kita pakai yang creamer yang tak sihat. Sebab tak semua orang dia boleh makan susu. Ramai orang yang dia vegetarian, dia tak terima susu. Dia akan tanya macam-macam. So ini di cafe kita pakai creamer. So kandungan protein dia tak banyak lah. Tapi yang kita kalau nak fokuskan untuk otot lelaki, kalau yang suka exercise, tak nak tulang belakang sakit ataupun sakit kaki masa kita tua, so kena tambahan protein tiap-tiap hari. Contohnya kalau lelaki saya boleh sarankan satu hari 2 kali lah, 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Itu baru cukup untuk memberi protein yang berkualiti. Mungkin lelaki suka makan daging, tapi daging itu pun ada daging yang kita panggil protein yang tak perlu dan protein yang perlu. So dalam vitamin ni, susu ni kebanyakan adalah amino acid yang perlu. Maksudnya tubuh badan kita tak boleh bina, kita perlu makan melalui makanan. Salah satu adalah susu New Zealand ini. Okay? Tambahan lagi, dia banyak lagi kebaikan daripada snow lotus, baik untuk ginjal. Ada habatus sauda, mengikut Al-Quran, dia boleh mengatasi semua penyakit kecuali mati. Okay, so bagus tak? Ini memanjangkan usia kan. Juga baik untuk kulit, snow lotus. Dan sarang burung, lelaki pun boleh menikmati sarang burung. Minum vitamin saja, tak payah kita nak masak-masak, nak pergi beli di kedai herbal, tak payah. So setiap kali anda minum vitamin, ada sarang burung. Sarang burung ni baik untuk otak tau. Saraf otak, membina otak. So satu lagi penyakit yang selalunya lelaki kena adalah Parkinson disease, Parkinson dan Alzheimer, masalah otak. So lelaki kena jaga otak juga, masalah stroke semualah. Dan dalam vitamin ni kita menggunakan nano sweetener dan bukan gula. Kebanyakan susu formula di pasaran, dia punya ramuan pertama adalah gula. Pergi cek susu baby formula. Yang pertama sukrosa. Itu gula. Itu sebabnya ramai baby dia kencing manis pada usia yang sangat muda. Okay? Kalau anda nak cuba pun boleh bagi vitamin kepada anak lelaki ke perempuan ke, untuk mengurangkan risiko kencing manis. Tambahan lagi ada inulin. So lelaki ni dia senang kena haus maksudnya apa? Ada berdarah masa kita buang besar. Itu saya lupa apa tu? Haus. Saya ingat itu bahasa Inggeris saja. Selalunya ada ketulan darah di tempat buang besar. Di rektum. Puasa. Kan? Lelaki kena kan? You tahu tak, kawan saya dulu, 2 orang
rakan kerja sama office. 2 orang kena puasa, lelaki. Tak sama umur. Seorang 35, seorang lagi 42. Masa mereka pergi buat operation puasa lah, buat pembedahan. 2 bulan terbaring di atas katil. Tak boleh duduk langsung. Terbaring tau. Sengsara tak? Lelaki tak minum air. Pertama, suka makan pedas. Suka makan koreng-koreng. Tambah lagi tak jaga makanan. Suka makan hantam aja. Itulah. Tak makan sayur. Kenalah. Okay. So, tambah lagi. Kalau kita ada inulin ini, prebiotik, itu bakteria yang sehat dalam usus. Dia mengurangkan puasa juga. Dan saya dapati ramai orang sekarang, masa dia tua ramai yang ada sempolit. Ramai. Dia makan fiber pun tak jadi, dia makan apa-apa pun tak jadi. Kerana kebanyakan makanan kita sekarang berbeza dengan dulu. Air terlalu bersih. Air sekarang kena filter, kena masak. Dulu kita minum air apa? Air telaga. Air hujan, lepas tu pergi tapis. Pergi camping kan. Sekarang orang semua dekat rumah minum air mineral, terlalu bersih. Tak ada bakteria yang sehat dalam usus. Yang kedua, makanan kita terlalu masak lah. Semua masak. Semua sayur pun kena masak. Bukan dulu makan fiber. Ada yang fermentasi, makanan yang fermentasi, yang tapai. Kalau orang Korea, mereka suka makan kimchi. Itu yang makanan tapai itu ada bakteria juga, fermentasi. Dia baik untuk kita punya usus. So, kita jarang makan makanan yang fermentasi itu, mungkin akan sembelit. Okay? So ini salah beberapa lah kita punya produk experience sharing daripada lelaki yang ada gout, 20 tahun gout tau, bukan 1-2 bulan. 20 tahun gout daripada Alostar. Selepas mengkonsumsi kita punya produk V-Series, gout dia sudah reda. Ada batu karang bengkak di kaki. Ini pun boleh bantu melalui makanan. Kalau mereka pergi jumpa doktor gout tak ada ubat tau. Ada ubat tak? Gout tak ada ubat. Itu semua berasal daripada apa yang you makan setiap hari. Dan tak minum air. Kena minum air. So gout ni susah nak putus tau. Kalau you tak jaga makanan, nanti tetang balik sakit tak boleh jalan. Ada lagi yang dialisis, ada yang macam-macam. Ni buah pinggang dia problem lah. Okay? So siapa yang ada masalah buah pinggang lelaki, biasanya dia akan berkaitan dengan prostat juga. So itu satu sistem yang berkaitan. So lelaki kena jaga buah pinggang, kena jaga prostat So anda juga boleh cubalah produk yang lain-lain di series kita. Contohnya premium black tea. Dia juga baik untuk mengeluarkan lemak yang berlebihan kalau lelaki suka makan makanan goreng. Selepas makan, minum premium black tea. Dan bagi mereka yang ada masalah mata ataupun dia pakai cermin mata, dia selalu kena face komputer, boleh minum ini VR5 capsule, VR5 liquid. Dan juga masalah paru-paru. Kan tadi kita sebut faktor kedua untuk kematian lelaki ataupun semualah adalah masalah paru-paru. So VR5 liquid ni pun bagus. Tapi tak semestinya semua orang kena minum 7 produk setiap hari. Kalau anda sudah biasa pakai, boleh anda pilih lah. Fokuskan setiap 3 bulan itu, fokuskan 3 produk. 3 produk dulu. Contohnya lelaki tadi, combo M lah. VR4 kapsul itu mesti ambil. Tiap-tiap hari. Sekurang-kurangnya 6 kapsul hingga 8 kapsul. Kalau lelaki yang normal lah. Kalau ada masalah prostat ataupun paru-paru ataupun batuk, sakit jantung, itu boleh tingkatkan hingga 15 hingga 18 kapsul lah. Tiap-tiap hari. Tak ada lebih. Tapi sebenarnya untuk halia hitam ini, orang Taiwan pun sudah mula untuk ambil tau. Mereka mengambil ekstrak halia hitam ni ikut sudu tau. 10 gram. Kita satu
kapsul hanya berapa miligram kan. So tak ada banyak. You makan 10 kapsul tu 1.3 gram. So itu tak banyak. Ya, so jangan bimbang. Yang penting anda mesti konsisten lah amalkan. Jangan nak harapkan ubat ajaib selepas dapat gout baru amalkan kita punya VCD produk. Jangan, sebab semua penyakit ini start daripada apa yang you makan dan you jaga tubuh. Ya. So itu lagi bahaya kalau anda kena penyakit baru nak cari ubat ajaib. Jangan. So konsep kesihatan adalah seperti konsep anda jaga kereta anda. Lelaki kan suka kereta. Sport car kan? Ferrari, Lamborghini. Takkan anda dapat Lamborghini tu, kamu memandu aja, asyik memandu tapi tak ada pump petrol, tapi tak ada bagi servis, enjin mesti rosak lah. Enjin rosak, baru anda nak cari mekanik untuk tukar enjin, itu kos sangat tinggi. Dan mungkin mekanik itu akan cakap, tak ada harap lah, enjin sudah overhaul. Kan? Kebanyakan macam tu kan. Ini caralah kita nak berkomunikasi dengan lelaki kan. Lalunya ambil contoh kereta kan, enjin. So you kena jaga tubuh anda, lelaki tu kena jaga tubuh anda macam anda jaga enjin kereta anda. Anda banyak pakai duit untuk upgrade itu enjin. Lepas tu tukar lagi spare part kan. Tapi anda tak ada fokuskan kesihatan anda. Spare part organ, jantung, paru-paru, ginjal, prostat. Lepas ada problem baru nak cari mekanik. Mekanik itu mahal tau. Mekanik itu siapa? Doktor, specialist. Satu kali tengok berpuluh-puluh ribu. Okay. So jangan main-main ya. Lelaki lebih lela kita tiap-tiap bulan maintain kita punya enjin tubuh kita. Pakai berapa aja, kopi hanya berapa? Tak sampai RM100 satu kotak. Betul tak? Okay. So kapsul itu pun penting. Okay. So ini konsep kesihatan. Kita semua produk bisnis ni bukan ubat. Semua ini adalah herbal dan produk makanan. Nutrisi. Ya. So semasa kita orang itu tak sihat, dia perlukan nutrisi untuk bagi sel itu jadi aktif, bagi nutrisi itu bagi sel kita berupaya untuk tumbuh balik. So itu konsepnya. Bukan maksudnya kita ada sakit jantung makan VR4 kapsul untuk mengubati sakit jantung. Bukan. Konsep itu kita nak tune balik untuk ejen di sini. Kita nak bagi nutrisi untuk sel kita jadi aktif, sel kita membuang toksik sendiri, sel kita berupaya maintain dia punya tip-top dia keadaan. Okay? So itu konsep yang lebih waras lah, lebih logik sikit. So lelaki, jangan lupa lagi, selain daripada nutrisi yang baik, ada hali hitam. So jangan lupa juga, you kena exercise juga. Lelaki memang adalah manusia yang patut exercise lebih daripada perempuan tau. Sebab lelaki kan dia banyak otot, dia perlu pergi memburu ikan ya. Lepas tu dia kerja di luar. Memang dia dilahirkan lebih banyak exercise. You kena exercise seperti Mr. Ballen kan. Mr. Ballen dia tak pergi lari, tak pergi exercise, dia macam tak syok lah. So barulah Mr. Ballen dia macam muda kan. Dia aktif. Suara pun lantang semua kan. So lelaki juga kena minum air. So lagi lelaki tu kena ada satu mindset yang lebih positif. Kena buat goal setting ya. So, you kena tahu apa yang you buat. So dan juga you kena selalu stay dalam keadaan yang ada tenaga. Tak mau letih lesu. Kalau ada simptom letih lesu maksudnya you biar tubuh tu nutrisi tak cukup ataupun you kena tune you punya lifestyle. Jangan selalu lewat tidur. Lewat tidur akan menyebabkan masalah alergik kulit, psoriasis, masalah kolesterol. Sebab malam kita kena bagi hati kita clearkan semua toksik dalam
kita punya liver ya, hati. So makanan juga kena jaga lelaki. So you cuba bayangkan orang yang buat gym ni, dia makan macam mana? You cuba mirip sikit lah. Kalau tak boleh 100%, 50% pun boleh. Jangan cakap, oh susah nak tukar lah. Memang sebab anda di-train. Siapa yang train? Anda train sendiri. Anda di-train makan begitu. Satu hari makan 3 kali. Lepas tu banyak makan supper, makan goreng-goreng. Itu siapa yang memaksa anda? Tak ada orang memaksa anda. Anda yang sendiri pilih. Pilihan anda sendiri. So kalau hati sakit lain kali, masa kita tua, tiba-tiba stroke, orang kena jaga you, baru menyesal. Tak ada alasan lah. Itu anda tanggung kesihatan anda sendiri seperti anda jaga enjin kereta anda sendiri. Okay? So, ini tiga-tiga sebenarnya yang kita mau fokus dalam Volten sebagai seorang ejen yang sehat, start daripada anda. Yang pertama, anda mesti jaga kesihatan anda. Ada satu konsep kesihatan yang benar. Yang kedua, mesti jaga diet makanan anda. Okay? Termasuk pengambilan nutrisi yang terbaik yang kita ada dalam Volten International, iaitu this product. Yang ketiga, anda kena start exercise. Sekarang lockdown sudah kurang. Pergilah, ya, pergi exercise sikit, jalan. Ya, kalau tak nak jogging, jalan pun boleh. Ya, start dengan 15 minit, 30 minit. Kalau tak suka jalan, berbasikal. Okay? So, berbasikal itu memang senang kickstart untuk lelaki. Sebab lelaki suka beli basikal, lepas tu dia suka show off dia punya tu basikal di jalan raya. Lebih baik daripada dalam kereta lah. Kereta you duduk aja kan, punggung pun sakit. Okay? So you boleh start berbasikal. Itu satu exercise yang bagus bagi mereka yang ada masalah lutut. Tapi lelaki tu kalau berbasikal, you kena jaga. You kena tambah span sikit lah, kena pakai itu seluar exercise yang ada span sikit. Kena jaga prostat. Okay, so itu kesimpulannya. Sebenarnya saya nak sedarkan anda semua, tak kisah anda lelaki ke perempuan, anak ke ataupun orang kedua, anda kena ada satu tujuan ataupun satu plan ya, untuk mengamalkan satu lifestyle yang sehat. Okay, so anda dilahirkan di bumi di sini sepanjang umur untuk experience satu hidup yang aktif tau. Jangan selalu kita nak duduk main game, main handphone, komputer. So, itu tak akan menyebabkan membantu anda kekal muda, kekal sehat. Ya. So, itu pun daripada saranan Tun Mahathir kan. Kenapa Tun Mahathir boleh hidup sampai 97 tahun tahun ni kan? Kerana beliau aktif. Okay? Dan membaca, belajar, okay? Selalu bergaul dengan orang, walaupun sudah bersara tapi masih lagi ada satu lifestyle yang aktif. So itu yang kita mahu dalam Volten International. Okay? Dan kalau anda belum lagi pemula begitu, anda boleh pemulalah dengan you punya business partner ataupun suami isteri, keluarga. Okay? You pergi start exercise, makanan tukar sikit menjadi lebih sihat. Okay? Start dengan 1% setiap hari. Every day you improve 1%. Then you akan nampak perubahan untuk jangka masa yang lebih panjang. Okay? So itu yang saya mau sarankan di sini. Kesihatan itu sangat penting. Kalau anda satu hari nanti tiba-tiba stroke, tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba kena kanser paru-paru, baru mau menyesal, itu sudah lambat. Okay, so saya harap anda semua boleh take note dan juga boleh sampaikan mesej ini kepada ejen-ejen yang di luar tu, dan juga anda boleh amalkan ya dengan seisi keluarga anda. Okay, start dengan satu mindset yang sehat dulu. Anda kena serap dulu, faham dulu. Okay, so ada apa-apa yang anda belajar tak sebelum kita bersurai? Saya nak feedback daripada anda. Sebab kalau anda dengar saja, tak ada nak menguraikan semula, itu tak akan kekal lama dalam minda anda. Okay? I want you to feedback
Semua orang tulis satu ayat di sini bagi saya tengok.